jadilah kamu orang alim. Nabi kata kamu kena jadi orang alim. Dah boleh jadi orang alim, au muta'alliman, jadi orang belajar dengan orang alim. Jadilah orang yang belajar. Kalau kita tak alim, kita jadi orang yang belajar. Tapi nak jadi orang alim pun kena belajar dulu. Maka belajar, kamu jadilah orang yang belajar. Orang belajar macam mana? Orang ada kitab, orang dengar ada kitab, itu orang belajar. Au mustami'an, ataupun orang dengar tak ada kitab. Tu dia golongan yang ketiga, dapat pahala juga. Nabi kata kalau mu tak boleh jadi orang belajar, jadi orang dengar lah pada. Dia kata au muhibban li'ilmi, ataupun jadi orang yang berwahi kepada ilmu. Wahi kepada ilmu agama. Maka jangan kamu jadi orang yang kelima. Wala takun khamisan fatahli. Jangan kamu jadi orang yang kelima. Orang kelima, orang alim pondok, orang belajar pondok, orang dengar pondok, orang baik ke ilmu pondok. Maka kamu akan binasa. Maka tidak dapat hidup. Nabi kata jadilah kamu orang alim, maknanya jadilah kamu orang yang belajar. Kerana tidak jadi orang alim kecuali belajar. Maka kita pun akan jadi orang belajar, tapi jadi orang dengar dan sebagainya. Kerana ia dituntut oleh agama. Maka dia kata di sini lazimkan, hai orang yang menuntut ilmu, wahai orang yang belajar ilmu agama di situ kerana menuntut ilmu. Apa hukum menuntut ilmu? Apa hukum belajar ilmu agama? Hukum belajar ilmu agama adalah fardu ain. Nabi SAW bersabda, talabu ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dalam riwayat lain, muslimin wa muslimah. Dan menuntut ilmu adalah satu kewajipan bagi setiap orang Islam, lelaki dan perempuan. Ilmu di situ adalah ilmu fardu ain. Kenapa ilmu fardu ain? Yakni ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf adalah termasuk di dalam ilmu fardu ain. Pagi kita belajar. Kalau kita tak belajar ilmu fardu ain, kita belajar fiqh. Jadi kita semayang-semayang riak dalam hati. Sebab kita tak bersihkan hati kita dengan ilmu tasawuf, maka kena belajar, wajib belajar ilmu. Kata Ibnu Mas'ud ketika itu, Ibnu Mas'ud ni orang yang sangat alim dalam bab ilmu tafsir Quran. Memang dia orang alim, termasuk di kalangan ulama sahabat. Dia alim dah. Tapi kata Ibnu Mas'ud, kalaulah aku mendapati ada orang yang lebih alim daripada aku, kalau aku dapati ada orang yang lebih alim daripada aku akan pergi mendapatinya, walaupun terpaksa meredah padang pasir yang begitu jauh. Tengok, dia dapat tahu ada lagi orang alim pada dia, akan pergi belajar. Sebab ilmu ni luas. Kadang-kadang kalau kita duduk setempat itu rasa kita alim lah. Mari orang lain, wah alim lagi. Bila kita duduk, kita pergi belajar pula, duduk rumah rasa alim lah. Alim lah, kita keluar pula, kita belajar lagi, kita rasa lagi jahil. Sebab tu Imam Syafi'i kata, semakin belajar semakin jahil berasa. Kita tak belajar sikit rasa alim. Sikit je belajar rasa alim lalu. Mula tu dah betul jangan sabar. Kita belajar ni tujuan nak baiki diri kita, bukan nak tengok kesalahan orang. Maka belajarlah kita. Bila tak dapat ada jumpa orang alim, belajar. Ada orang alim jauh-jauh mari. Bukan dekat Lubnan mari. Daripada Lubnan boleh mari. Kita sebelah rumah boleh mari. Tu rugi. Rugi. Baik, kita tengok. Maka dia kata, wahai orang yang menuntut ilmu dan ibadah, wahai orang yang menuntut ilmu dan melakukan ibadah macam kita, ilmu belajar, ibadah pun kita buat, lazimkan olehmu, yakni lazimkan, istiqamahlah kamu. Istiqamah ni berterusanlah kamu olehmu. Pertama-tama telah memberi taufik akan dikau Allah akan datu Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata, wahai orang yang belajar ilmu dan juga melakukan ibadat, lazimkan olehmu, yakni teruskanlah kamu, istiqamahlah. Dia panggil komitmenlah kamu, beri komitmenlah kamu. Pertama-tama yakni permulaan.
permulaan dalam melakukan ibadat, lazimkan ilmu. Maka dia kata telah memberi taufik akan daku Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Ta'ala beri taufik kepada dia pengarang kitab tadi dengan ilmu, yakni dengan ilmu. Tak ada ilmu tak boleh nak karang kitab. Tak ada ilmu tak boleh nak karang. Ulama' dahulu, kita beri contoh Sayyid Qutb lah. Sayyid Qutb ni nak kabur ilmu dia tinggi tak tinggi, dia kena penjara. Dia kena duduk dalam penjara. Dia orang alim ni ujian dia berat. Nampak je biasa je, ujian dia berat. Orang alim. Maka dia kena tangkap, masuk dalam penjara. Dalam penjara tu orang beri dia, orang apa ni, tukang jaga, dia panggil dia warden. Warden penjara tadi dia selalu beri kuih. Kuih dia tak lawah, dia boleh jadi jepun pisang. Dah tahu lah. Dah tahu kuih dia, ambil kuih dia tu. Ini kuih. Kuih buku dengan kertas. Dia buku dengan kertas, beri kepada ulama tadi. Ulama tadi ambil, dalam penjara ambil, kuih dia makan, kertas dia simpan. Sehingga kertas dia banyak, kemudian dia minta pen, orang pun beli pen, dia pun tulis kitab dalam penjara, tak ada rujukan. Dan kitab dia tebal mana, kalau disusun panjang ni. Kitab Fizil Al-Quran, terjemahan dia kita tengok hanya gitu. Dikarang ketika duduk dalam penjara. Dan kitab dia diakui memang kitab yang cukup bermutu tinggi. Kitab yang begitu hebat. Padahal dia karang tu dalam penjara tu. Tengok tinggi ilmu dia. Banyaknya ilmu dia. Jadi nak beritahu, maka orang dapat ilmu, dapat karang kitab ilmu dengan pertolongan Allah. Maka bahawasanya ia ilmu itu qatbun, dapat pula qatbun, yakni paku. Seperti paku ilmu. Paku dan di atasnya tempat edaran. Paku ini kita panggil paksi. Dan di atasnya tempat edaran. Edaran ni tempat kita berpusing. Yakni siang malam kita buat apa? Berpusing melakukan ibadat. Hari ni kita buat ibadat. Lepas tu esok kita tidur, esok bangun pula buat ibadat. Maka digambarkan ilmu ini seperti gasing. Gasing dia ada benda, dia ada paku. Jangan gasing gasing bulat gini paku dia ada paku. Dia ada paku. Jadi orang apa ikat tadi, orang apa lepas gasing tadi. Jadi boleh berpusing tadi sebab ada paku. Sebab ada paku. Disambitkan dia ada paku tadi, dia boleh berpusing. Dia boleh berpusing. Kalau tak ada paku, lepong gili bating kita ke lain. Dia bukan berpusing, dia lari tak lain. Dia bergolek. Kalau tidak ada paku, maka paku ni ibaratnya ilmu. Ilmu ni yang jadi mantap, jadi boleh berdiri, boleh berpusing tu. Bersama ilmu kita boleh buat amal ibadat tu. Kalau tak ada ilmu, tak boleh buat amal ibadat. Ini dia beri contoh. Dia tak sebut sini gasing. Tapi dia kabur di sini seperti paku yang merupakan sebagai paksi kepada ilmu. Jadi bila kata gasing tadi, umpama gasing, tu boleh tulis umpama gasing yang di gasing itu ada paku. Maka dengan paku itulah yang menguatkan gasing tadi, menyebabkan gasing tadi boleh berpusing. Berpusing siang malam kita berpusing melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan apa? Dengan kita boleh buat ibadat ni dengan ilmu yang kita ada. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya ilmu dan ibadat itu dua permata, yakni seperti dua permata. Apa? Benda yang berharga. Ilmu ni benda berharga. Sebenarnya ilmu ni kalau kita nak tukar dengan wang ringgit, tak boleh nak tukar ilmu ni. Tapi ilmu ni sangat-sangat berharga, seperti dua permata. Orang kalau dapat dua permata, macam mana dia simpan, dia jaga betul-betul. Sebab apa? Sebab ianya sangat bernilai. Maka demikianlah ilmu ni sangat-sangat bernilai. Bagi orang ada tahu nilai, orang tak ada tahu nilai, ilmu benda-benda tak tahu. Tak tahu. Gitu je, tak ada benda-benda. Ada orang ngajar kat rumah saya, ada orang ngajar gila tengok. Dia kita kan ada benda-benda. Sebab dia tak ada tahu nilai. Orang mau tahu nilai, mana?
pelantang mari. Daripada pelantang mari, daripada Pahang mari. Daripada luar-luar pun mari. Ya, sebab apa? Sebab dia tahu nilai ilmu. Nilai ilmu ni cukup berharga. Cukup berharga. Sebenarnya lebih berharga daripada 2 permata. Tapi biar tak ada contoh lain, dia kata 2 permata. Kerana kedua-duanya, yakni ilmu dan amal, ilmu dan ibadat ataupun ilmu dan amal lah, adalah tiap-tiap barang yang engkau lihat dan engkau dengar daripada karangan segala orang yang mengarang. Maka dia kata kedua-duanya, ilmu dan amal ini kamu akan dapat melalui mana? Dapat ilmu tadi daripada karangan orang-orang yang mengarang. Siapa orang-orang yang mengarang? Orang-orang yang arif billah, orang-orang yang alim, ulama-ulama yang terdahulu karang. Ni kitab yang kita baca ni, siapa karang? Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali mati doktor diri. Diri. Dah ada orang kata ku cari Al-Ghazali. Ada kata ku mencari Al-Ghazali, ku mencari Al-Syafi'i. Itu dah lagi ya. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada orang mencari. Kan biasa kan, kalau benda tak ada, cuba awak cari kunci dekat belakang apa. Suami dia kata, cuba awak cari kunci kat dapur. Kunci tak ada, dapur je cari. Kita kata benda ke suami, dah awak kata kunci tak ada, pun suruh cari. Dia cuba cari anak kunci. Sekarang ni ada ke tak ada? Ada Ghazali? Tak ada. Dah orang awak cari. Batu dah jumpa orang lain. Jumpa orang lain. Okey, baik. Gini dalam kitab dia kata orang yang alim itu, dia itu hidup, sentiasa hidup. Seperti orang hidup. Orang yang jahil itu seperti orang mati. Contohnya orang alim, walaupun dia dah mati dah, tapi dia seperti orang hidup. Orang dah semua macam dia ada. Dalam madrasah ni sebut Imam Al-Ghazali. Orang lain ngajar tasawuf sebut Imam Al-Ghazali. Dia ni dah mati dah, tapi seperti orang hidup. Orang hidup, orang dah sebut-sebut pun. Dah sebut-sebut pun orang hidup. Baik, kita tengok jadi nak beritahu ini dia orang alim. Ilmu yang ada pada dia tu menyebabkan dia pun karang kitab. Dan karang kitab boleh faedah pada siapa? Boleh faedah pada kita semua. Boleh faedah pada kita